أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan memberikan kepada kita kesempatan dalam waktu kesibukan kita di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW mengatakan al-masajid baitu kulli taqin. Nabi mengatakan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan rumah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bertakwa pada Allah taala, tuan-tuan sekalian, maka masjid ataupun surau dan sebagainya lah menjadi tempat untuk dia pergi, bukan mana-mana tempat yang lain. Sebab itulah Nabi SAW tekankan di antara masjid-masjid yang ada di atas dunia ni, Nabi kata 3 masjid yang mana kamu kena pergi. Kamu kena ambil peluang untuk pergi ke 3 masjid ni. La tashuddur rihal illa fi salasati masajid. Maknanya kamu kena bersungguh-sungguh untuk pergi 3 masjid ni. Iaitulah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, Masjid Nabi, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa di Palestin. Jadi tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu Nabi suruh kita pergi masjid. Bukan pergi mana? Pergi tengok matahari terbenam, tuan-tuan sekalian. Ni kalau waktu macam ni, tuan-tuan sekalian, saya ni orang Terengganu. Orang Terengganu pula. Duk Terengganu, asal orang sini. Dan saya ni lama dah tak mari ke surau Diniah ni. Kalau ada yang kenal tu kenal lah. Saya datang dulu tahun 2012-13 gitulah. Lepas daripada Syria perang tu, saya balik ke Malaysia ni. Inilah di antara surau yang saya kuliah lah, tuan-tuan sekalian. Jadi saya datang ni sekian lama lah tak mari ke surau ni. Alhamdulillah pada malam ni
ada kesempatan, ada ruang dapat datang ke surau ni. Masya Allah, jadi lain lah tuan-tuan sekalian. Dulu tak macam ni dulu biasa je. Sekarang ni Masya Allah. Baik, nak cerita tuan-tuan sekalian, kalau ialah lama tak balik KL ni, bila kita lalu jalan-jalan tuan-tuan sekalian, rumah adik saya di Bukit Antarabangsa. Saya pergi semalam tuan-tuan sekalian, waktu macam ni lah, waktu maghrib ni. Rupanya ramai manusia ni, waktu maghrib duduk di mana? Bukan duduk di masjid. Dia duduk di tengok matahari terbenam. Allahu Akbar. Saya kata apa benda tempat ni sebenarnya ni? Dia tempat viral. Tempat viral tengok matahari terbenam. Ghurubis syamsi. Tengok matahari terbenam. Masalahnya tuan-tuan sekalian, waktu orang azan maghrib makin ramai yang datang. Saya kata patutlah masjid surau tak ada orang mari. Rupanya dia mari sini. Padahal masjid tuan-tuan sekalian sebelah tu je masjid, depan tu je masjid. Tapi yang ramai datang pergi ke mana? Pergi tengok matahari terbenam. Penuh laki perempuan, muda-mudi, anak-anak kita pada hari ini, yang mana tuan-tuan sekalian yang menghabiskan masa mereka ni untuk melihat untuk kita panggil apa, perkara-perkara dunia, tanpa mereka memikirkan tentang perkara-perkara akhirat yang bakal mereka akan lalui setelah daripada mereka meninggal dunia. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, pada malam ni yang mana hamba bercadang untuk membaca kitab ini berkenaan dengan Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di sisi ulama, yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Faqih Abu Fatah Abu Ghuddah Al-Halabi As-Suri, salah seorang ulama Syariah tuan-tuan sekalian, yang mana saya belajar di Syariah dulu, dan Syekh Abu Fatah Abu Ghuddah ni antara ulama yang hebatlah, muhaddis, dan di antara tokoh ulama yang menjadi rujukan ramai ulama yang ada pada hari ini. Jadi Syekh Abu Fatah Abu Ghuddah ni tuan-tuan sekalian, nak cerita tentang dia panjanglah. Cuma ringkas tuan-tuan sekalian, Syekh Abu Fatah Abu Ghuddah ini yang mana kesungguhan dalam menuntut ilmu, kesungguhan di dalam mencari ilmu, yang diceritakan tuan-tuan sekalian, pernah seorang tok guru dia, Al-Allamah Imam Muhammad Zahid Al-Kautsar, tok guru dia beritahu suruh cari baca kitab ni. Kitab nama dia Fathu Babul Inayah bi Syarhi Kitabin Niqayah, Syekh Ali Al-Qari. Disuruh cari kitab ni, baca kitab ni. Dan kitab ni kitab lama tuan-tuan sekalian, kitab dalam mazhab Abu Hanifah. Maka bila Syekh dia bagi tahu berulang kali suruh baca kitab ni, dia pun carilah kitab ni. Dicari tuan-tuan sekalian selama 6 tahun di Qahirah. 6 tahun cari, tak jumpa kitab ni. Oleh kerana mungkin cetakan India, boleh jadi mazhab Hanafi ni banyak di India, maka tak jumpa tuan-tuan sekalian di Qahirah. Dibalik ke Halab. Halab ni di Syria lah, Halab. Cari di Halab, tak jumpa kitab ni. Kemudian tuan-tuan sekalian dicari di Dimash. Dimash ni ibu kota Syria. Cari, tak jumpa juga kitab ni. Tanya orang tu, tanya orang ni. Di Dimash ni tuan-tuan sekalian, kebanyakan kitab-kitab ni ada di Dimash sebenarnya. Sampai sekarang ni kalau kita lihat kitab-kitab Arab ni banyak di Dimash. Di Dimash, tempat di Syria ni. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, satu hari dia boleh dapat pergi haji. Menunaikan haji, lalu dia pergi haji, dia cari di Mekah. Dalam keadaan tawaf, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Dapat jumpa dengan kitab ni. Berdoa tuan-tuan sekalian, akhirnya Allah Taala tunjukkan satu rumah tuan-tuan sekalian, satu kedai yang mana menantu kepada tuan kitab ini, dan akhirnya dia pun dapat belilah kitab ni dengan harga yang sekian-sekian. Nak cerita bagaimana itulah salah satu kegembiraan dia. Kegembiraan dalam kehidupan dia bila mana dia jumpa kitab ni tuan-tuan sekalian. Kitab yang nak cari sangat ni. Jadi tuan-tuan bayang berapa tahun dia cari kitab ni dan alhamdulillah dapat jumpa. Inilah kegembiraan para ulama. Kerana ulama ni tuan-tuan sekalian, mereka ni hidup dengan ilmu. Kehidupan mereka ni kehidupan dengan kitab tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh tengoklah syekh-syekh yang datang ke Syria ni. Syekh Quran Murajah,
Syekh As-Sabuni yang telah meninggal dunia rahimahullah taala, yang mungkin pernah datang ke surau ni kan, Syekh As-Sabuni, nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, para ulama ini, mereka ni kitab ni macam ri'atain, macam paru-paru mereka. Kalau tak ada kitab, tak boleh nak hidup tuan-tuan sekalian. Mana kerja mereka tulis kitab, cari kitab, baca kitab. Kenapa? Itulah kehidupan mereka untuk memberikan manfaat kepada kita generasi pada hari ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat dalam muqaddimah kitab ini, yang mana Syekh menceritakan tentang keadaan ataupun zaman pelajar-pelajar, zaman generasi pelajar-pelajar tulabul ilm pada hari ini, yang mana kalau kita lihat tuan-tuan sekalian telah hilang semangatnya, dan dalam kondisi orang yang hebat juga mula mencuaikan tanggungjawab mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena tengok yang mana pada hari ini generasi anak-anak yang macam ni tuan-tuan sekalian tak ramai. Tak ramai. Saya boleh kata tak ramai. Saya duduk di Terengganu, saya pensyarah di college di Kuduki, nama tempat tu Kuduki. Nak cerita tuan-tuan sekalian, yang mana kita lihat makin lama makin susah nak terima kemasukan pelajar ni. Bukannya tempat kita saja, tapi mana-mana tempat yang ada pun begitu susah pada zaman sekarang ni nak dapat kemasukan pelajar-pelajar baru. Kenapa? Kerana generasi pada hari ini tuan-tuan sekalian, mereka tak hidup macam generasi kita dulu. Mereka didedahkan dengan macam-macam hiburan, dengan dunia, dengan cari duit dan sebagainya. Lagi-lagi lepas PKP tuan-tuan sekalian. Lepas PKP baru ni habis, semua orang pakai lah, pandai cari duit. Kalau tak ada sijil pun boleh dapat cari duit. Ni. Jadi mereka ni, bagi mereka belajar tak penting. Yang penting dapat cari duit, dapat cari dunia. Ini yang kita lihat pada hari ini. Zaman pelajar-pelajar ni hilang semangat dia. Nak belajar tak ada semangat. Saya sedih kadang-kadang tengok tuan-tuan sekalian. Pelajar tu di sekolah menengah dulu tu pelajar best student. Tapi tengok-tengok tak sambung belajar. Duduk di mana? Di bengkel kereta. Yang mana mereka ni sebenarnya ada harapan untuk generasi pada hari ini, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana apa? Oleh kerana kita lihat bagaimana di antaranya sifat malas yang menguasai diri. Ini di antaranya. Yang dunia itu yang antara sebab lah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, sifat malas ni mula menguasai diri pelajar-pelajar ataupun diri manusia pada hari ini. Yang maka kata Syekh, maka saya katakan bahawasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya banyak dan tidak terhitung. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ini terlalu banyak, yang tak dapat kita nak hitung, tak dapat kita nak kira. Sekalipun kita boleh hidup ratusan tahun tuan-tuan sekalian, tak mampu nak kira betapa banyaknya nikmat yang Allah Taala berikan pada kita. Allah Taala rakamkan dalam Al-Quranul Karim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Surah Ibrahim ayat 34. Allah Ta'ala mengatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Aku berikan, Allah Ta'ala berikan kepada kita ni keperluan kita. Segala apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan nak mintalah dengan Allah. Pohonlah dengan Allah. Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya dan sesungguhnya kalau kamu hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, la tuhsuha, kamu tak dapat nak hitung, tak dapat nak kira betapa banyaknya nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ni. Innal insan, sesungguhnya manusia, la zalumun kafar, sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur manusia kenapa? Kufur manusia kenapa? Kerana ingkar, mengingkari nikmat Allah.
Sebab tu tuan-tuan sekalian, nikmat ini, sebenarnya nikmat ini, yang katanya nikmat ini, bila mana kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, di atas jalan Allah, itu baru nikmat. Tuan-tuan ada rumah, rumah ni kita guna untuk jalan Allah Ta'ala, itu baru nikmat. Tuan-tuan ada kereta, guna untuk jalan Allah Ta'ala, itu baru nikmat. Tuan-tuan ada apa lagi? Ada kebun, ada macam-macam lah yang tuan-tuan miliki pada hari ini. Kalau kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah nikmat sebenarnya. Tapi kalau kita tak guna jalan Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, itu bukan nikmat, itu nikmah. Sebab itulah kita pada hari ini Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan sekalian, manusia ini zalim. Kenapa? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Kesihatannya, kita ingkar nikmat Allah. Nikmat masa yang kita akan ceritakan nanti, kita ingkar nikmat Allah. Nikmat belajarnya, kita ingkar nikmat Allah, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana Syekh membahagikan nikmat ni kepada dua, bagi pada dua. Lin ni'mi usulun wa furu'un. Nikmat-nikmat ni dibahagikan kepada dua, usul dan juga furu'. Usul ni apa? Usul ni akar dia, asas ataupun dasar dia, bagi usul. Kalau furu' ni cabang. Ini kena beza ni. Usul perkara-perkara yang asal, yang teras. Adapun furu' ni cabang-cabang dia. Ibarat kita kata sebuah pohon. Pohon ni tuan-tuan sekalian, akar ni merupakan usul dia, akar, asal dia. Kalau tak ada akar ni tak jadi pokok. Dan dahan-dahan, ranting-ranting, bunga-bunga tu cabang dia. Itu cabang, itu furu'. Dan kalau kita lihat di antara sebahagian nikmat yang furu' yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitulah di antaranya keluasan ilmu, kesihatan yang baik dan harta yang banyak. Ini di antara nikmat furu'. Luasnya ilmu orang itu, dapat kesihatan yang baik, dapat harta yang banyak. Kemudian memelihara solat nawafil seperti mana qiyamul lail. Ini nikmat yang furu' tuan-tuan sekalian. Memperbanyakkan baca Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada tahfiz, boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Banyak masa yang kita boleh habiskan dengan membaca Al-Quranul Karim, bukan baca WhatsApp. Baca Quran, kemudian berzikir, pelihara sunnah Nabi yang fitrah seperti muka. Kita cukur misai kita dan sebagainya. Kemudian kedua tangan dan jari, kita potong kuku kita ni. Ini di antara sunnah Nabi. Dan sunnah perbuatan seperti memakai wangian bagi golongan lelaki ketika mereka berhimpun. Bagi orang lelaki pakai wangian-wangian. Ini sunnah Nabi. Ini nikmat furu'. Kemudian bersalaman ketika bertemu. Bila jumpa salam. Zaman Covid tak boleh salam. Ni tuan-tuan sekalian, yang terbaru ni ada pula virus katanya. Ada virus yang terbaru ni tuan-tuan sekalian. Ni virus terbaru pula. Baru habis virus. Nak mari pula virus yang terbaru, katanya daripada Wuhan juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, tengoklah dunia ni macam mana sekarang. Ni nak bagi tahu bagaimana kita pada hari ni dekat dengan akhir zaman. Kemudian masuk masjid dengan kaki kanan. Kemudian keluar dengan kaki kiri. Buang sebarang perkara yang menyakiti jalan raya. Kita jalan raya tengok ada duri-duri, ada paku, kita buang. Imatatul adza fi tariq, kita buang benda-benda yang membahayakan di atas jalan ni, di antara sebahagian iman. Iman, serendah-rendah iman ni imatatul adza fi tariq. Iman yang paling tinggi a'laha la ilaha illallah. Iman ada 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah iman ni kita buang imatatul adza, buang benda-benda yang menyusahkan orang, menyakiti orang di atas jalan. Itu serendah-rendah iman. Kalau kita pergi jalan raya tengok ada duri ke ada paku, kita tengok biarlah, ni ada orang tolong buang, tu tak ada iman lagi tuan-tuan sekalian. Patutnya kita boleh buang benda tu, menyakiti orang, tapi kita tak buang, maknanya kita ni tidak ada iman tuan-tuan. Itu paling rendah iman. Dan banyak lagi adab-adab, perkara sunat dan wajib yang semuanya ini merupakan sebahagian daripada nikmat yang furu'.
Ini baru nikmat yang furuk. Alangkah agungnya nikmat-nikmat ini bagi mereka yang kenal nilainya. Ini baru nikmat furuk yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Ada pun nikmat usul ni tuan-tuan sekalian, usulin ni'am, memang banyak dan tidak terhitung. Usul nikmat yang pertama kata Syekh adalah nikmat al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini usul nikmat. Kita beriman pada Allah Taala ni tuan-tuan sekalian, satu nikmat yang besar sebenarnya. Kan? Alhamdulillah Allah Taala pilih kita di kalangan mereka-mereka yang beriman pada Allah. Di luar sana ramai mana tuan-tuan sekalian, berjuta-juta, bilion-bilion orang yang masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi menyembah benda-benda yang syirik. Menyembah berhala dan sebagainya. Jadi nikmat iman ni nikmat yang besar. Dan apa-apa jua yang datang daripada Allah serta beramal dengan setiap tuntutan tersebut berdasarkan perintah daripada Allah. Alhamdulillah kita tuan-tuan sekalian boleh beramal dengan tuntutan-tuntutan yang mana yang datang daripada Allah dan juga yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan sekalian, nikmat usul ni ialah nikmat as-sihhatu wal afiyah. Nikmat kesihatan dan nikmat kesejahteraan ni nikmat usul. Nikmat yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita ni tuan-tuan sekalian, daripada nikmat inilah kita dapat mengecapi panca indera yang 5 ni. Dengan nikmat kesihatan ini yang merupakan punca pergerakan manusia. Bila kita sihat tubuh badan ni, inilah di antara benda yang boleh kita buat kerja lah. Kan? Kalau tak ada kesihatan, nak mari surau pun tak boleh, nak datang masjid pun tak boleh. Dan yang mana daripada nikmat kesihatan inilah yang mana tuan-tuan sekalian wujudnya nikmat-nikmat yang lain. Yang ketiga ialah nikmatul ilmi, nikmat ilmu. Nikmat ilmu ni satu nikmat agung yang menentukan kemajuan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut syahidallahu annahu Allah Ta'ala menyaksikan yang mana Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulul ilmi, para ulama, maknanya apa? Yang jadi saksi ni Allah, Rasul, ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat golongan-golongan yang mana ada ilmu ni. Jadi nikmat ilmu ni tuan-tuan sekalian satu nikmat yang sangat mulia. Satu nikmat yang besar yang mana apa jua sekalipun kita nak cari, ambil manfaat, mengamalkannya, membukukannya untuk jadikan rujukan yang akan datang, semuanya merupakan kita panggil apa? Nikmat yang berpanjangan sebenarnya. Nikmat ilmu ni. Jadi tuan-tuan sekalian, tu nikmat yang ketiga usul. Yang seterusnya itulah nikmatul zaman yang kita nak ceritakan pada malam ni. Nikmatul zaman. Nikmatul zaman merupakan salah satu di antara nikmat usul. Nikmat yang asal tuan-tuan sekalian, yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Dalam Al-Quranul Karim banyak Allah Ta'ala sebut tentang berkaitan dengan masa ni. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan sekalian dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Surah Ibrahim tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala turunkan daripada langit ini air hujan. Daripada air hujan ialah fa'akhraja minas samarat, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum, jadi rezeki untuk kita. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan untuk kita ni, jadikan untuk kita ni al-fulk, iaitulah kapal-kapal bahtera. Litajriya fil bahri bi amrih, kapal-kapal ni boleh berjalan, berlayar di lautan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakumul anhar, Allah Ta'ala tundukkan sungai untuk kita.
Sungai boleh kita guna, boleh kita mandi, boleh kita cari makanan di sungai. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. Allah Ta'ala tundukkan kepada kita ni matahari dan bulan. Yang mana matahari dan bulan ini terus menerus beredar dalam orbit dia. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Dan Allah Ta'ala tundukkan kepada kita ni malam dan siang. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita keperluan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Ila akhir ayat. Nak cerita tuan-tuan sekalian, bagaimana ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu tentang nikmat-nikmat dia. Nikmat, tadi nikmat adanya bumi, adanya langit, adanya air hujan, adanya kapal boleh berlayar di lautan, adanya sungai-sungai yang mengalir, adanya matahari dan bulan. Ini dia. Ini antaranya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Adanya siang dan malam. Siang dan malam yang saling bergilir ini di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Jadi tuan-tuan bayang, kalaulah jadi siang saja, tak ada malam, macam mana manusia pada hari ini? Siang je. Bila tengok tidur bangun siang, tidur bangun siang. Ataupun kalau malam je. Bangun tidur tengok gelap lagi. Bangun tidur tengok gelap lagi. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian. Bayangkan keadaan bagaimana nikmat malam dan siang ini merupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang berkaitan dengan masa. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Islam ini, kalau kita lihat Islam ini, seluruh Islam ni tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat, mengajarkan kita tentang masa. Nak cari agama lain tuan-tuan sekalian yang kita panggil tak boleh lawan Islam ni dari sudut masanya. Dari sudut kalau kita panggil apa, time management dia, tak boleh lawan Islam. Dan dalam Islam ni tuan-tuan sekalian, tengok Allah Ta'ala jadikan solat 5 waktu sehari semalam. Ada masa dia. Waktu subuh pukul berapa? Waktu zuhur pukul berapa? Waktu asar ada masa dia. Waktu maghrib ada masa dia. Waktu isyak ada masa dia. Ni berkaitan dengan sembahyang. Berkaitan dengan puasa Ramadan, ada masa dia. Ada masa dia tuan-tuan sekalian. Bila start puasa, ada masa dia. Bila start berbuka puasa, ada masa dia. Berkaitan dengan haji, ada masa buat haji. Ada waktu yang kita kena buat haji. Buat umrah, ada waktu dia tuan-tuan sekalian. Walaupun umrah ni sepanjang zaman, sepanjang masa, tapi ada waktu dia yang tak boleh kita buat. Ialah ketika musim haji, waktu haji. Apa lagi yang berkaitan dengan kehidupan kita ni? Daripada kita bangun tidur, tuan-tuan sekalian, ada waktu-waktu dia. Waktu sembahyang sunat, waktu apa lagi? Waktu kita belajar, waktu baca Quran, waktu tidur, waktu makan. Islam, tengok cantiknya Islam ni. Banyak waktu-waktu dia. Waktu mustajabnya doa. Waktu apa lagi? Waktu balik. Waktu balik, waktu tua, waktu muda dan sebagainya tuan-tuan sekalian, yang mana semua ni berkaitan dalam kehidupan kita. Cuma kita tak sedar saja. Sebenarnya nikmat-nikmat ini tuan-tuan sekalian berlega dalam kehidupan kita. Masa ni. Nak bagi tahu Islam ni satu perkara yang menitik beratkan tentang masa. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang kafir yang mensia-siakan umur mereka. Ta'nibullah lil kuffar idza adha'u a'marahum. Allah Ta'ala mencela orang-orang yang mensia-siakan umur mereka ini, membiarkan diri mereka dalam kegelapan syirik, menyembah berhala-berhala dan sebagainya, walaupun mereka ni umur panjang. Umur panjang, umur 100 tahun, umur 200 tahun. Umur zaman Nabi Nuh panjang, kat 1000 tahun. Umur panjang pun tuan-tuan sekalian, tapi duduk dalam kekufuran, tak jadi apa. Umur panjang, duduk dalam kekufuran, tak ada gunanya panjang umur tadi. Sebab itulah kita ni tuan-tuan sekalian, walaupun umur pendek, umur umat Nabi ni pendek. A'maru ummati baina 60 wa 70 sana. Nabi kata umur umat aku ini di antara 60-70. Inilah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi 63 tahun.
Kan? Umur sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar 63 tahun. Yang mana wafat umur 63 tahun dan kebanyakannya umur 60, 70, ada 80, 100 lebih. Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini bagaimana kita lihat tuan-tuan sekalian, umur ini kalau duduk dalam kekufuran maka tidak ada gunanya. Allah Ta'ala mengatakan, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Allah Ta'ala mengatakan, wahum yastarikhuna fiha, orang penduduk neraka ni tuan-tuan sekalian, mereka berteriak dalam neraka. Dalam neraka menjerit-jerit, ya Tuhan kami, Rabbana, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami. Ni dalam neraka baru minta keluar. Dalam neraka baru menyesal. Ni tuan-tuan sekalian, Rabbana akhrijna, kami nak keluar untuk apa? Na'mal salihan, baru nak buat amal soleh. Kami nak keluar dari neraka dengan apa? Nak mengerjakan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang tidak pernah kami buat dulu. Ini dia. Yang berlainan dengan telah yang kami kerjakan dulu. Baru nak buat amal di atas dunia ni. Ni ahli neraka sebut ni. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah yang mana kami memanjangkan umur kamu? Awalam nu'ammirkum, tidakkah kami panjangkan umur kamu ni dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir. Umur panjang dah. Sepatutnya tuan-tuan sekalian, umur panjang ni boleh fikir dah. Kan? Umur dah 40 tahun tuan-tuan sekalian, masjid tak pernah datang. Umur 40 tahun tuan-tuan sekalian, majlis ilmu tak pernah sampai. Masuk 50, masuk 60, surau tak pernah datang tuan-tuan sekalian. Sedangkan umur ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala beri kepada kita panjang umur ni. Saya duduk di Terengganu tuan-tuan sekalian, jumpa orang kampung. Jumpa orang kampung tanya, dia kata, ustaz saya ni kerja dulu kerja dari babah. Umur berapa? Umur sekarang 60. Bawa bah daripada umur kecil sampailah besar umur 40 tahun bawa bah. Tuan-tuan bayang, bawa bah 40 tahun bawa bah. Dan dia menyesal, dia kata apa? 40 tahun saya bawa bah ni maknanya tak pernah semayang. Tak pernah semayang tuan-tuan sekalian. 40 tahun bawa bah tak pernah semayang. Baki lagi lebih kurang 20 tahun. Maknanya apa? Barulah dia start semayang tu. Barulah kenal datang masjid, datang surau. Baru nak datang surau masjid, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Itu kalau yang datang alhamdulillah, yang tak datang tu ramai mana? Kan? Umur dah 50, 60, tak ada lagi fikir untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan sekalian yang mana Allah Taala bagi tahu, apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Ada orang beri peringatan tak pada kita? Ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat, ulama-ulama datang berikan peringatan pada kita. Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Orang zalim ni tak ada orang nak tolong tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan umur panjang ini tuan-tuan sekalian yang mana hujah kepada mereka yang ingkar ini. Yang ingkar pada Allah Ta'ala. Jadi kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan sekalian, difitnah, diuji dengan umur yang panjang, yang tidak beramal soleh. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana kata Qatadah mengatakan, Qatadah ibn Nu'man bin Zaid, seorang sahabat Nabi SAW. Qatadah ibn Nu'man ni tuan-tuan sekalian, dia di kalangan sahabat Nabi yang mana terbunuh dalam kalangan sahabat Nabi yang cedera dalam peperangan Uhud. Dia Qatadah ibn Milhan satu, Qatadah ibn Nu'man. Dia dua Qatadah ni. Qatadah ibn Milhan tuan-tuan sekalian, dia seorang sahabat Nabi yang Nabi pernah sentuh muka dia. Nabi sentuh muka dia tuan-tuan sekalian. Qatadah ibn Milhan ni muka dia jadi macam cermin. Sampai mati tuan-tuan sekalian, ada sahabat ni datang nak ziarah dia, nak pergi melawat jenazah dia.
Dia kata aku boleh tengok ada perempuan yang datang belakang aku. Kenapa? Aku tengok muka Qatadah ibn Milhan. Jadi cermin muka dia. Jadi comel lah muka dia, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Tangan dia pun disentuh oleh Nabi SAW. Ini keberkatan Nabi. Qatadah ibn Nu'man ini yang mana dalam perang Uhud, dia ni tuan-tuan sekalian yang mana mata dia tersembul ke pipi dalam perang Uhud. Keluar biji mata. Bayanglah sampai perang kalau biji mata. Perang Uhud. Kita ni tuan-tuan sekalian tak ada sampai tu. Ada cedera kat badan ada? Tak ada. Kan sahabat Nabi berjuang bermati-matian. Keluar mata ni, kena anak panah. Tersembul ke pipi. Nabi tengok, Nabi sedih tuan-tuan sekalian. Nabi sapu mata tadi, mata Qatadah ibn Nu'man. Nabi letakkan balik mata dia dalam tempat dia. Alhamdulillah boleh melihat. Dan dia kata di antara dua mata aku ni, mata yang Nabi masukkan ini mata yang sangat terang, yang tajam, lebih sihat daripada mata yang sebelah ni. Allahu Akbar. Ini bagaimana nak cerita kelebihan tangan Nabi SAW. Jadi Qatadah mengatakan, ketahuilah bahawa umur yang panjang itu merupakan satu hujjah. Jadi umur panjang ni tuan-tuan sekalian merupakan satu hujjah. Yang mana hujjah kepada kita lah. Sekiranya kita tak buat amal soleh, tuan-tuan sekalian, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan berganjak tidak akan berganjak kaki-kaki anak Adam ini sehingga akan ditanya 4 perkara, kata Nabi. Tentang apa? Tentang umur dia. Tentang umur dan tentang zaman muda dia, apa yang dia buat. Cuba tuan-tuan bayang. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala bermula daripada kita balik sampailah, atau daripada tamyiz, tanya sampailah kita mati. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang kita buat, tuan-tuan sekalian. Ini dia akan ditanya oleh Allah. Waktu muda apa yang kita buat? Waktu muda. Zaman muda apa yang kita buat? Allah Ta'ala akan tanya kita. Muda lo buat apa? Enjoy banyak. Dunia hiburan, tuan-tuan sekalian. Apa yang kita buat? Muda-muda sekarang ni banyak duduk dalam dunia hiburan, hedonism dan sebagainya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang depan ustaz ni kena ingat, masa yang Allah Taala berikan pada kita ni, masa umur muda dan juga umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana umur tuan-tuan sampai 60 tahun, umur sampai 60 tahun tidak ada keuzuran terhadap mereka ni, tak ada keuzuran. Kerana Nabi SAW mengatakan, man ammarahu Allah Ta'ala 60 sanatan faqad a'zara ilaihi fil umur. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan pada dia umur sampai dia 60 tahun. Umur sampai 60 tahun. Ada dalam ni umur 60 tahun ada? Ada? Ada 2-3 orang. Dah sampai umur 60 tahun ni, Nabi kata apa? Faqad a'zara ilaihi fil umur. Maka sesungguhnya itulah dinafikan untuk memohon keuzuran. Tak ada keuzuran dah umur 60 tahun ni. Maknanya apa? Tak ada alasan dah nak diberikan. Allah tak terima dah alasannya, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana umur dia panjang. Umur dia panjang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Tidak ada keuzuran dah umur yang sampai 60 tahun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dalam Quran juga banyak bersumpah dengan nama masa. Panjang. Ini pun panjang, tuan-tuan sekalian. Ini kalau kita lihat dalam Quran ni macam-macam berkaitan dengan masa. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Apa lagi? Wal laili idza adbar was subhi idza asfar. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal fajri wal layalin 'ashr wad duha wal laili idza saja wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua ayat ni, tuan-tuan sekalian, cerita bagaimana Allah Ta'ala bersumpah tentang masa. Suatu masa ni penting. Wal asri ini surah Al-Asr, tuan-tuan sekalian. Wal asr yang kita baca tiap-tiap kali lepas habis majlis ni, kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah Ta'ala turunkan surah Al-Asr saja, cukup memadai dah, tuan-tuan. Cukup memadai dah.
Kenapa? Surah ni sudah cukup menceritakan kepada kita bagaimana tentang manusia ni. Wal asr, dia tentang masa. Kenapa manusia dalam kerugian. Jadi yang pertama ni dalam kita lihat dalam kenapa Allah Taala bersumpah dengan masa ni, yang pertama ni tuan-tuan sekalian. Yang pertama kenapa? Kerana nak membebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ditahmah seperti mana yang didakwa oleh orang musyrik dan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sebab Allah Taala bersumpah dengan masa. Kenapa? Kerana orang-orang Quraisy ni sentiasa menahmah Nabi, memberikan tahmahan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku apabila contohnya ketika turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila wahyu ni terhenti, orang musyrikin akan mengatakan, yang mana Tuhan Muhammad ini telah meninggalkan dia dan benci pada dia. Quran ni dia ada waktu-waktu, dia bukan turun sedebak sekaligus. Faham sedebak? Faham tak sedebak ni? Kan, dia tak turun sekaligus ni. Quran ni dia turun sikit-sikit, 5 ayat, 10 ayat kadang. Jadi bila mana Quran ni turun, ada kalanya Quran ni dia turun lambat. Bila turun lambat, orang musyrik akan kata, tengok, Tuhan Muhammad telah meninggalkan dia dan benci kepada Muhammad ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan orang musyrik itu. Allah Taala mengatakan, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Dan demi waktu matahari sepenggalahan naik dan demi malam bila telah sunyi gelap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Ini dia. Allah Taala tak tinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tak benci pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sebabnya tuan-tuan sekalian Allah Taala bersumpah dengan masa. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kenapa? Kerana menerangkan betapa seluruh manusia ini berada dalam kerugian. Semua manusia ni Allah Taala bagi tahu berada dalam kerugian. Rugi kita ni, rugi. Kenapa rugi? Rugilah sebab tidak beriman, tidak beramal soleh. Hanya orang yang beriman dan beramal soleh saja yang tak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan juga watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Yang lain rugi belaka ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, yang mana kita lihat bagaimana huraian dalam surah ini tuan-tuan sekalian sangat hebat sebenarnya. Allah Taala bersumpah dengan demi waktu asar, wal asr. Nama masa. Kenapa? Ada keajaiban di dalamnya. Di dalamnya adanya kebahagiaan, adanya kesengsaraan, ada sihat, ada sakit. Yang mana tuan-tuan sekalian, masa ini tak boleh kita nak ukur dengan wang ringgit. Tak boleh nak ukur dengan wang ringgit. Jadi seandainya kita buang masa muda selama 1000 tahun dengan perkara yang tak berfaedah, 1000 tahun hidup, buat perkara yang tak berfaedah, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, Allah Taala mudah-mudahan terima taubat kita, kita akan duduk dalam syurga selama-lamanya. Nak cerita bagaimana kalau kita tak beriman pada Allah, tak ada gunalah tuan-tuan sekalian. Hidup 1000 tahun, 2000 tahun sekalipun, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis. Tadi Quran sebut, ni hadis sebut. Dalam hadis Nabi mengatakan, ni'matani maghdubun fihima katsirun minan nas. Nabi mengatakan dua nikmat yang ramai manusia terpedaya dengannya. Maghdubun. Maghdubun ni mana ghubun, mana tertipu, terpedaya. Macam jual beli. Jual beli ni kan ramai orang yang kadang-kadang dia tipu orang. Penjual kadang-kadang dia tipu orang, dia letak barang-barang yang tak elok di atas, yang elok letak di bawah. Ni adalah setengah tu. Ia berlaku pada zaman Nabi sendiri. Nabi tegur tuan-tuan sekalian, nak berniaga dengan cara yang baik. Letak yang baik letak di atas. Yang tidak baik, yang buruk ni letak di atas supaya orang tengok. Yang buruk letak di atas orang tengok. Ni letak buruk di bawah. Jadi bila orang ambil tak nampak yang bawah yang buruk. Jadi biar dia letak di atas supaya orang tengok boleh pilih. Ni yang buruk kita kena bagi tahu. Yang elok yang ni. Kena bagi tahu. Ini kadang-kadang ada hubun, ada tipu daya dalam jual beli.
Begitu juga tuan-tuan dalam hadis Nabi sebut, nikmat ini ramai yang kena tipu ataupun yang ramai yang terpedaya. Itulah apa dia? Nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat masa dan nikmat kelapangan waktu ini. Ramai yang terpedaya. Terpedaya kenapa? Kerana mereka ni tidak mengambil cakna tentang dua nikmat ini. Kan? Nikmat sihat, tuan-tuan saya antaranya nikmat sihat ini. Ramai mana yang terpedaya dengan nikmat sihat? Dia sihat. Gagah tubuh badan, penyakit tak ada, tuan-tuan sekalian. Boleh datang ke surau, boleh baca Quran, boleh sembahyang ibadat malam dan sebagainya, tapi tak buat. Ni ramai terpedaya dengan nikmat kesihatan. Maksudnya apa? Mereka ni tidak cakna kepada perkara ni. Bila sakit, bila duduk di hospital, ataupun kita ambil contoh orang yang dialisis. Tuan-tuan nak tengok bagaimana nikmat sihat ni, kena pergi hospital. Baru tahu Allah Akbar, susahnya duduk di hospital ni, tuan-tuan sekalian. Orang dialisis berapa jam sehari? Kan? Tok Guru sendiri, Tok Guru Haji Adi dialisis setiap hari, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan macam tu pun dia boleh ceramah ke sana ke sini. Ni dia, hebat perjuangan dia. Kan? Maknanya apa? Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, nikmat kesihatan ini. Bayangkan orang yang apa lagi? Bila duduk terlantar di hospital sebulan, 2 bulan, dia mulalah mengeluh. Lama duduk hospital, bila nak keluar hospital. Kenapa? Nikmat kesihatan dah tak ada. Bila sihat, tuan-tuan sekalian, tak datang juga masjid. Ni yang berlaku. Kemudian nikmat apa? Nikmat kelapangan waktu. Bila kita sibuk, tuan-tuan sekalian, tengok, tak boleh nak buat apa. Bila sibuk, dan mari sibuk, susah kita. Bila ada lapang waktu, tak guna untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sibuk-sibuk mana pun kita, tuan-tuan sekalian, jangan lupa kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat majlis ilmu, kena ingat sembahyang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab dia Madarijus Salikin, Imam Ibn Qayyim ni yang mana dia menceritakan tentang al-ghirah al-qatilah, cemburu yang membunuh. Biasa orang cemburu ni, tuan-tuan sekalian, dia cemburu pada apa? Cemburu tengok orang kaya, cemburu. Cemburu tengok perempuan ke apa kan, dia cemburu. Ikutlah mana-mana cemburu. Cemburu tengok orang ada harta lebih, dia cemburu dan sebagainya, dunia lah. Tapi Imam Ibn Qayyim, tuan-tuan sekalian, dia cerita bagaimana al-ghirah al-qatilah, cemburu yang membunuh ni, bagaimana bila mana masa ni berlalu begitu saja. Dia cemburu dengan masa yang berlalu begitu saja. Kenapa dia membunuh? Kenapa, tuan-tuan sekalian? Orang yang menyesal jika dia tahu bahawa tak ada lagi ruang untuk dia mengejar waktu itu, dia akan cemburu dengan masa itu. Dan masa ni sifat dia bila pergi tak kembali. Jadi Imam Ibn Qayyim dia kata apa? Kalau orang yang mana buang masa ni, tuan-tuan sekalian, ibarat yang mana pepatah mengatakan al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'ak. Waktu ni ibarat pedang. Waktu ni ibarat pedang. Kalau kita tak potong dia, tuan-tuan sekalian, dia akan potong kita. Ni al-ghirah al-qatilah, cemburu yang membunuh. Masa ni boleh bunuh kita. Kalau kita tidak gunakan di jalan yang sepatutnya. Jadi bagaimana keadaan dia? Kalau luputnya waktu-waktu yang telah kita buang ini, dia tak akan kembali kepada kita. Waktu hari ni, tuan-tuan sekalian, telah luput ni. Lepas kita belajar ni, lepas isyak sebagainya, maghrib dulu telah luput waktu. Dia tak akan kembalilah waktu maghrib tadi. Tak ada dah. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, yang mana kita akan datang balik hari-hari yang lain. Allah Ta'ala mengatakan, وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Dan kami pada waktu itu, dan mereka mengatakan, آمَنَّا بِهِ, kami beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa anna lahumut tanawush, bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan? At-tanawush dengan mana at-tanawul, mencapai. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Min makanin ba'in. Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang kafir. Orang kafir di akhirat yang telah mensia-siakan kehidupan di atas dunia ni tanpa beriman pada Allah. Macam mana dia nak dapat iman yang dapat kecapi pada hari akhirat? Sedangkan di atas dunia ni, tuan-tuan sekalian,
mereka biarkan masa berlalu begitu saja. Ni orang kafir akan menyesal. Jadi sebab itulah bagaimana Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makalah dah minumlah kamu dengan sedap. Bima aslaftum, dengan sebabkan amalan yang telah kamu buat, kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ini dia. Dalam syurga, tuan-tuan sekalian, makan dan minumlah sepuas-puasnya apa tuan-tuan nak. Kenapa? Kerana di atas dunia ni kita ni banyak buat amalan, banyak buat kerja dan sebagainya. Dan mereka-mereka yang tidak yang masuk dalam neraka ni bersukaria, tuan-tuan sekalian, di atas dunia ni mendapat celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi haqq wa bima kuntum tamrahun. Yang demikian itu disebabkan kerana kamu bersukaria di muka bumi. Atas dunia ni kerja nak enjoy saja. Kerja nak main-main saja. Bighairi haqq, tanpa dengan tidak benar. Wa bima kuntum tamrahun, dan kamu ni selalu suka bersukaria dalam kemaksiatan. Jadilah tuan-tuan sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang celakalah orang-orang yang mendapat azab dalam neraka ini. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Qayyim juga mengatakan. Imam Ibn Qayyim mengatakan dalam karangan kitab dia Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Dia mengatakan setinggi-tinggi nikmat fikir dan yang paling bermanfaat adalah apa yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Perkara-perkara yang dilakukan kerana Allah Ta'ala terbahagi kepada beberapa bahagian. Dan jenis yang kelima, banyak 1, 2, 3, 4, 5. Jenis yang kelima, kata Ibn Qayyim, berfikir tentang kewajipan masa. Ini begitu pentingnya. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana orang yang arif, orang yang tahu, yang kenal, tuan-tuan sekalian, adalah orang yang mengenali tentang masa ni dan menghargai waktu ini. Sekiranya ia membuang masanya, bermakna dia telah memusnahkan keseluruhan kemaslahatannya. Kerana sesungguhnya masalah itu berpunca daripada waktu. Bila mana kita buangnya, tak dapat mengejarnya kembali. Ini kata Ibn Qayyim. Nafsuka in syaghaltaha bil haq wa illa syaghaltaka bil batil. Kata Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, nafsuka in syaghaltaha bil haq. Yang mana jiwa kita ni, kalau kita sibukkan dengan kebenaran, wa illa syaghaltaka bil batil, kalau tidak tuan-tuan sekalian, disibukkan dengan kebatilan. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau kita habiskan masa kita ni, tuan-tuan sekalian, untuk benda-benda yang tak baik. Jadi kenapa? Kerana kita tidak ada benda-benda yang kita sibukkan dengan perkara-perkara kebaikan. Betullah kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian, biarlah kita disibukkan dengan kebaikan, dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah penat dengan ketaatan. Dengan kita waktu siangnya kerja, kemudian waktu malamnya kita ada dengan kuliahnya sebagainya. Kalau waktu kerja ada dengan kuliah, alhamdulillah. Waktu maghrib dengan kuliah lagi. Kemudian waktu malam pula mesyuarat dan sebagainya untuk kerja-kerja Islam. Biarlah kita penat untuk Islam, tak apa tuan-tuan sekalian. Kenapa kita bimbang? Bila kita tak sibuk dengan kebenaran ini, kita bimbang kita duduk dengan maksiat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita sendirilah tengok bagaimana. Kalau tak duduk di masjid surau pada malam ni, kita duduk di mana agak-agak? Paling-paling kurang duduk di rumah. Buat apa di rumah? Tengok TV, tengok drama. Habiskan masa begitu saja. Ini peluang yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Masa yang ada ni tuan-tuan sekalian, yang kita kena guna. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita ambil sedikit contoh daripada para ulama kita. Bagaimana mereka ni berta'amul dengan waktu. Yang mana kata Amir ibn Abdul Qais, seorang tabi'in yang zuhud. Dia mengatakan, salah seorang tabi'in yang zuhud ni ada mengatakan, amsiki syams hatta ukallimaka. Ada seorang ni tuan-tuan sekalian, tabi'in ni, ada orang nak bercakap dengan dia. Dia kata apa? Amsiki syams hatta ukallimak. Tahanlah matahari ini sehingga aku bercakap denganmu. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Masa ni tak nak diganti. Kalau kamu boleh tahan matahari ni biar tak bergerak masa ni, aku bercakap denganmu ni. Ni bagaimana nak bagi tahu pentingnya masa
di kalangan ulama ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ibn Mas'ud ini yang mana dia kata, "Man nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fi ajli walam yazid fihi amali." Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang mana "Man nadimtu ala syai'in", aku tidak akan tidaklah aku menyesal ke atas sesuatu, melainkan yang aku menyesal pada hari yang mana gharabat syamsu, terbenamnya matahari pada hari itu, naqasa fihi ajali, berkurangnya umur aku. Berkurangnya umur aku, walam yazid fihi amali, tak bertambah kebaikan pada amalan aku ni. Umur makin kurang kita ni tuan-tuan sekalian. Tapi kebaikan tak bertambah. Kan? Umur berapa tahun? 40. Kebaikan lebih kurang dia, tak macam dulu. Kan, waktu muda, kan, sepatutnya makin tua ni tuan-tuan sekalian, makin banyak amalan kita. Kalau dulu kita baca Quran 1 juzuk katalah, ataupun 10 muka. Bila dah makin tua, makin berumur ni, kita baca 2 juzuk ataupun 20 muka dan lebih dan sebagainya. Ini yang mana Ibn Mas'ud mengatakan, aku menyesal. Yang mana dengan hari yang tak bertambah amalan aku. Dan kata Umar bin Abdul Aziz, "Al-lail wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima." Siang dan malam ini dia kata, ya'malani fika, dia beramal untuk kamu. Maka kamu kena gunakan pada masa yang ada padanya. Ini dia. Jadi waktu siang malam ni Allah Taala berikan kepada kita, kita gunakanlah untuk kita gunalah bijak untuk menggunakan masa yang ada ni. Dan kata Imam Hasan al-Basri, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sebenarnya kamu ni ayam. Bukan ayam ni. Ayam ni bukan ayam kokok tu kan. Innama anta ayyam. Sebenarnya kamu ni hari-hari. Kita ni sebenarnya hari-hari. Maksudnya apa? Kita ni ibarat hari-hari. Bila mana berlalunya satu hari, mana berlalulah kehidupan kita. Ni mana masa umur kita ni ibarat hari-hari lah. Bila berlalunya satu hari, berlalulah sebahagian daripada hidup kita. Ni dia. Dan kata Imam Hasan al-Basri, aku pernah bertemu beberapa kaum yang lebih sayang waktu mereka lebih daripada dirham dan dinar. Ni dia. Orang yang sayang waktu dia lebih sayang daripada emas dan perak, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana dia tahu masa dia ni ibarat nyawa dia tadi, hari-hari tadi. Baik. Imam Hamad ibn Salamah, tuan-tuan sekalian, imma yuhaddith wa imma yaqra wa imma yusabbih wa imma yusalli. Imam Hamad ibn Salamah al-Basri ni seorang pakar ilmu nahwu. Sama ada tuan-tuan sekalian, kehidupan dia yuhadis, dia menceritakan hadis Nabi, yaqra membaca, yusabbih bertasbih ataupun sembahyang. Nak lihat bagaimana tuan-tuan sekalian sampai dia mati. Allahu Akbar, sampai dia mati. Kata Imam Yunus al-Muaddib, sampai dia mati, dia wafat ketika mana dia sedang sembahyang. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala merahmati dia. Dan kemudian tuan-tuan sekalian, kata Abu Hilal al-Askari dalam kitab dia At-Targhib fi Talab al-Ilmi, Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, seorang ulama yang hebat tuan-tuan sekalian, yang dilahirkan pada tahun 1 Hijrah ni, tuan-tuan sekalian, dia mengatakan, "Sa'atun akulu fiha." Sa'atun akulu fiha, dia kata apa? Waktu yang paling dia benci, waktu makan, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Waktu yang paling dia benci ialah waktu makan. Sa'atun akulu fiha. Kenapa tuan-tuan? Kerana waktu makan ni kadang-kadang menjadi musuh kita. Cuba tuan-tuan tengok pada hari ni. Dengar kuliah sejam lah kata tuan-tuan. Makan 2 jam. Tengok lepas isyak lepas ni. Tengok kedai makan. Kalau di Terengganu tak ada kedai mamak. Tapi kalau KL ni kedai mamak tak ada. 2, 3 pagi, 4 pagi, ramai lagi duduk kedai mamak tu. Kan? Takwa ke mana kan? Nama takwa lah tapi tak bertakwa. Kenapa duduk kedai makan kan? Patutnya waktu-waktu macam itulah kita ni tidur, beribadat, qiyamul lail. Cuba tengok zaman Nabi. Zaman Nabi tuan-tuan sekalian, lepas isyak Nabi tak banyak cakap dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka ada beberapa perkara saja Nabi bagi tazkirah, kemudian Nabi balik tidur. Nabi balik tidur, kemudian Nabi akan bangun malam. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Zaman kita ni bila balik dengan kuliah, tuan-tuan, dia tak balik tidur. Di kedai makan, dia lepok tuan-tuan sekalian, sampai 12 pagi, 1 pagi, 3 pagi, baru balik. Ni yang berlaku.
Jadi banyak mana masa yang kita habiskan pada waktu makan. Ini kata Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Dan Imam Abu Yusuf tuan-tuan sekalian yang merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah Ibn Nu'man rahimahullahu ta'ala ini, yang dalam keadaan yang nazak, Abu Yusuf dalam keadaan dia sakit, tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia sempat berbicara tentang ilmu. Ni nak kata ulama' ni. Tuan-tuan bayang, tengah-tengah nazak ni, tengah-tengah sakit nazak nak meninggal ni, dia boleh lagi bercakap dengan anak murid dia, Ibrahim Al-Jarrah. Dia boleh tanya muzakarah dengan dia waktu tengah nazak ni. Imam Abu Yusuf, tuan-tuan sekalian. Yang mana kata Ibrahim Al-Jarrah, yang mana dia pergi lawat tok guru dia ni, Imam Abu Yusuf ni, dalam keadaan di tengah pitam. Bila dia pitam, dia sedar, dia kata apa? Wahai Ibrahim, apa pandanganmu terhadap masalah itu? Jadi kata Ibrahim bin Jarrah, tak sesuai Tok Guru, sekarang ni nak cerita tentang masalah ni. Tok Guru tengah sakit ni kan. Dia pun tanya lagi, wahai Ibrahim, apa yang lebih afdal? Kalau kamu pergi buat haji, ketika lontar jamrah, adakah lontar jamrah dalam keadaan berdiri, berjalan kaki, ataupun dalam keadaan menaiki kenderaan? Mana lebih afdal? Lalu kata Ibrahim, berjalan. Imam Abu Yusuf kata salah tu. Lalu kata dia lagi, kalau gitu dalam keadaan menunggang lah, salah juga. Lalu kata Imam Abu Yusuf, tuan-tuan sekalian, yang mana tengok keadaan. Kalau kamu pergi lontar jamrah dalam keadaan kamu nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak berdiri nak berdoa ni, mana baik kamu dalam keadaan berjalan. Tapi kalau kamu tak nak berdiri untuk berdoa, maka afdal kamu lontar jamrah dalam keadaan menunggang. Jadi tuan-tuan bayang, dalam keadaan sakit macam ni pun sempat muzakarah ilmu lagi. Dan kata Ibrahim Al-Jarrah, bila mana aku sampai pintu rumah, aku dengar hembusan nafas terakhir beliau. Meninggal dunia, tuan-tuan sekalian. Ini ulama kita yang mana prinsip mereka ni menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Betul lah. Sampai ke mati, tuan-tuan sekalian, tuntut ilmu lagi ni. Ni dia. Dan di antara juga Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Abu Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah juga, tuan-tuan sekalian, yang mana Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ni la yanamu min al-lail illa qalila. Dia tidak tidur pada waktu malam melainkan sedikit saja. Yang mana sebelum tidur ni dia akan letakkan kitab-kitab dia sekeliling dia. Bila jemu, tuan-tuan sekalian, baca kitab ni, ambil kitab lain pula. Bila jemu, baca kitab ni, ambil kitab lain pula. Sampailah rasa mengantuk. Bila rasa mengantuk, tuan-tuan sekalian, dia akan ambil air, renjih ke muka dia sampai dia tak mengantuk. Ini yang dibuat oleh ulama. Kenapa dia mengatakan innan nauma minal hararah? Kerana tidur itu daripada rasa mengantuk itu berpunca daripada kepanasan. Maknanya dia berpunca daripada perut yang kenyang. Ini dia, tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita ambil sikit lagi contoh, antaranya Imam Isam Al-Balkhi. Imam Isa Al-Balakhi ni, tuan-tuan sekalian, dia beli satu pen, ishtara qalaman bidinar, dengan harga 1 dinar. Tuan-tuan bayang, 1 dinar ni kalau kita sekarang lebih kurang 250 lah. 250 ringgit. Kenapa dia beli pen yang mahal? Kerana dia fikir, tuan-tuan sekalian, nak tulis ilmu ni, yang mana dia kena ni lah, hadis-hadis Nabi SAW ni, dia takut terlepas peluang tulis hadis Nabi. Jadi kena cari pen yang mahal, takut patah ke tulis kan, tuan-tuan sekalian, kan? Kalau kita boleh pen yang murah sekali kalau kita. Tapi ulama, tuan-tuan sekalian, dia beli pen yang mahal. Begitu juga dengan Muhammad ibn Salam Al-Bikandi. Satu hari bila dia tulis pen, tuan-tuan sekalian, pen dia rosak, lalu dia mengatakan pada orang lain, bagi tahu, siapa nak jual pada aku pen dengan harga 1 dinar. Qalamun bidinar, satu pen dengan harga 1 dinar, 250 ringgit. Tuan-tuan bayang, bila orang menjerit satu pen dengan harga 250 ringgit, berterbangan pen-pen merayang ke arah dia. Terbang pen, semua nak bagi pen belaka. Pasal apa? 250, tuan-tuan sekalian. Dia tak kisah bab duit. Ni nak cerita kita zaman kita begitulah kena, tuan-tuan sekalian. Jangan berkira nak beli kitab, jangan berkira nak beli pen dan sebagainya. Untuk ilmu ni jangan berkira. Dan tuan-tuan sekalian, yang terakhirlah yang kita boleh ambil pada malam ni, tuan-tuan sekalian, Imam Ubaid ibn Ya'ish. Ubaid ibn Ya'ish, tuan-tuan sekalian, selama 30 tahun dia catat hadis. Dia mana, tuan-tuan sekalian, dia tulis hadis ni tak sempat nak makan, menyebabkan
saudara perempuan dia, adik dia lah, adik dia 30 tahun, salasina sanatan, suak dia tuan-tuan sekalian. 30 tahun suak dia. Tuan-tuan bayang ulama ni kan, ulama salah dulu. 30 tahun untuk tulis hadis Nabi ni tak sempat nak makan. Adik tolong suap ni, makan, tolong makan. Dan ada seorang tu tuan-tuan sekalian yang mana dia tuan-tuan sekalian hebat tak hebat, yang mana dia ni sampai tak sedar dia makan. Dia tulis hadis Nabi ni. Ulama ni tuan-tuan sekalian, mereka ni begitu, kita panggil apa? Begitu fokus, begitu kita panggil apa? Rasa dia bila dengar ilmu ni dia macam dah hilang tuan-tuan sekalian. Dah hilang dah. Dia punya semangat dia tu hebat sangat tuan-tuan sekalian. Zuk dia tu. Tuan-tuan bayang, bila seorang ulama ni dia makan tuan-tuan sekalian, dia makan, dia tak sedar dia makan rupanya. Orang tolong suap ke dia. Khadam dia buat makanan kan. Tak silap Ummu Mudam, nama dia Ummu Mudam. Bawa makanan kepada dia, Ummu Mudam ni bawa. Ummu Mudam kata, mana makanan tadi? Lepas habis siap dia tanya mana makanan? Tuan, saya dah suap tuan tadi. Rupanya dia dah makan tuan-tuan. Dia tak sedar dia dah makan. Ni nak bagi tahu. Makan pun tak sedar. Kenapa? Dengan ilmu. Masa mereka jaga. Dan terakhir tuan-tuan sekalian, Imam Muslim, kitab Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni tuan-tuan sekalian, Imam Muslim. Nak cerita bagaimana dia pun samalah. Satu hari dalam keadaan dia balik muzakarah hadis Nabi SAW, orang tanya dia tentang hadis Nabi. Bila orang tanya hadis, tuan-tuan sekalian, Imam Muslim kata aku tak tahu hadis ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni kalau tak tahu cakap tak tahu, senang. Imam Muslim yang berhafal beribu-ribu hadis kata apa? Aku tak pernah dengar hadis ni. Orang tanya dia. Dia balik rumah tuan-tuan sekalian. Dia bagi tahu keluarga dia, jangan masuk bilik aku hari ni. Kebetulan hari itu tuan-tuan sekalian, orang bagi kepada dia sebakul buah kurma. Tuan-tuan bayang. Sebakul buah kurma bagi kepada dia. Dia pun letak dalam bilik. Cari-cari hadis Nabi SAW. Duk cari-cari hadis tuan-tuan sekalian, cari-cari. Belik satu hadis, satu buah kurma. Belik lagi hadis, 2 buah kurma. Tuan-tuan bayanglah. Belik. Dia cari hadis sampai ke subuh. Habis buah kurma dia makan. Habis buah kurma. Bila jumpa hadis, makin tambah lagi buah kurma. Habis tuan-tuan kurma tadi dia makan. Dan dia meninggal lepas tu tuan-tuan sekalian. Dan dikatakan Imam Muslim meninggal sebab apa? Sebab dengan makan banyak buah kurma tadi. Panah sangat tuan-tuan sekalian. Ini hebatnya ulama dalam menuntut ilmu. Dalam menjaga masa mereka. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini ambillah contoh ulama ni, tashabbahu fa inna tashabbah bil kirami falahu. Tashabbahu fa illam takunu mithlahum. Contohilah mereka walaupun kita telah jadi macam mereka. Kenapa? Kerana kita mencontohi mereka ni, falahu, ada kebaikan untuk kita dan ada kejayaan untuk kita. Tuan-tuan sekalian, wallahu alam, panjang sikit pada malam ni tak apa tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kan datang dari Terengganu ni jauh ni. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa masjid dan seluruh hadirat kerana memberikan ruang pada saya pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.